kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahu dah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba terpilih sebelum ini, insya-Allah. Insya-Allah sebagai pengisian majlis ilmu kita ni, saya tak baca hadis lah, biasa hari ni baca hadis. Kita berkongsi sedikit sebanyak sebagai tazkirah ataupun peringatan kepada kita bersama muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Di antara kekuatan ataupun kejayaan orang dulu, hidup mereka ini banyak masa dengan Al-Quranul Karim. Dia panggil tasaffih bil Quran. Dia tasaffih bil Quran ni, dia ra'a safhatan, mana dia belek selai tengok ayat, kemudian belek selai, bahkan menjadi budaya di kalangan mereka dan turun-temurun menjadi tradisi di kalangan orang-orang dulu tu. Begitu mereka dengan Al-Quran. Dia bukan hanya sekadar membaca saja, tidak, bukan hanya sekadar bertadabbur saja, tidak, bahkan dengan sehelai-sehelai itu mereka ni mengambil masa untuk termenung dengan begitu panjang memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata Imam aku ini, Imam Ahmad, ataupun kata-kata Imam Malik, dia kata aku ini waktu hidup banyak masa dengan Al-Quran Karim, dan aku dengan Al-Quran ini ra'a safhatan, dia belek sehelai, dan aku termenung tentang kebanyakan kesemua ayat suci Al-Quran Karim ni. Tidak adalah dosa yang paling besar Allah Ta'ala isytihar dalam Al-Quran melainkan perkara riba. Nak cerita tu bukan kisah riba tu, nak ceritanya keadaan mereka ni dengan Al-Quran. Lihat sehelai-sehelai. Itu di antara kejayaan orang dululah. Kerana Al-Quran ni dia bukan hanya sekadar bahan bacaan, tidak. Al-Quran disebut oleh Nabi SAW, Kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Al-Quran ni dia adalah kitab yang menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu, supaya bila kita dapat termenung mengambil pengajaran dan memahami tentang ayat-ayat itu, maka dia menjadi pengajaran kepada kita. Al-Quran menceritakan kisah yang terdahulu, bagaimana orang dulu, terutamanya di kalangan para anbiya, hidup mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Bila kita dapat menghadam dan memahami, maka dia jadi, orang panggil, motivasi kepada kita. Kalau hari ni kita orang yang sembahyang, kita orang yang berzikir, kita orang yang sentiasa ingat pada Allah, kita ni orang kaki masjid, tiba-tiba diuji oleh Allah. Bila kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala cerita di kalangan para anbiya ni hidup mereka tak senang pun. Maka dia menjadi, kalulah Nabi ni begitu diuji oleh Allah, aku hak kaki masjid, hak sentiasa baca Quran, diuji juga oleh Allah ni, ringan je lah. Dia jadi penawar dalam hidup kita bila berjumpa dengan ayat-ayat yang seperti itu. Dan Al-Quran juga dia menceritakan kisah umat yang terdahulu, bagaimana golongan yang sombong dan angkuh langgar perintah Allah dalam kehidupan. Kalau hari ini kita ada pangkat, kita ada kedudukan, dengan pangkat kedudukan kita ni, kita rasa nak langgar perintah Tuhan, rasa nak sombong hidup atas muka bumi ni, maka Allah Ta'ala cerita bagaimana Fir'aun, orang yang paling berkuasa di atas muka bumi, diranapkan juga oleh Allah Ta'ala. Dia jadi pengajaran bagi kita pula.
bila berjumpa dengan ayat-ayat seperti ini. Kalau kita nak angkuh dengan kedudukan, dengan pangkat yang kita ada, Allah Ta'ala telah cerita dah, orang paling berkuasa di atas muka bumi ni aku ranak kerana langgar perintah aku. Dan Firaun ni semua kita tahulah. Hebatnya dia ni. Hebat ni Firaun ni. Dia boleh, hidup dia ni boleh menyusahkan orang, mati dia pun boleh menyusahkan orang. Tengok seminggu sebelum Ramadan baru ni. Nak pindah dia punya mumia dia tu, jenazah dia tu, mayat. Upacara ni besar-besaran, seolah-olah macam sambut hari kemerdekaan negara, buat perarakan. Walaupun sebahagian ulama dunia petikai dengan acara tersebut, tapi ada ulama di kalangan ulama Azhar defend lah dalam keadaan itu, kerana mereka mengatakan ini bukan upacara agama, bahkan tradisi bagi negara Mesir. Tapi tak apalah yang tu. Tapi nak ceritanya, 1000 tahun dah mati boleh menjadi kesan kepada orang ramai yang hidup pada hari ini. Hebat Firaun sampai tahap tu Allah Ta'ala bagi. Walaupun dapat berkuasa atas muka bumi, dia ni bangsa Kipti je, tapi dia boleh kontrol ke semua Bani Israel. Bani Israel ketika itu hidup di bawah cekaman Firaun. Hak ambil batu apa semua terbuat piramid ni, kuli-kuli ni, buruh-buruh kasar ni Bani Israel lah. Dia boleh kontrol ke semua. Hebat macam tu kerana angkuh, langgar perintah Allah, hidup ni sombong. Akhir sekali diganapkan oleh Allah Ta'ala. Maka menyebabkan kita bila mana berjumpa dengan kisah-kisah seperti ini dalam Al-Quran, kita jadi boleh ambil masa untuk termenung. Kalulah Firaun ni hak berkuasa macam ni, Allah Ta'ala boleh ganap. Padahal tak dengar aku ni yang ada pangkat kedudukan tak seberapa, nak sombong, nak aku atas muka bumi ni, jadi tak padan. Mana dia boleh jadi pengajaran dalam hidup kita dengan kisah-kisah umat yang terdahulu. Kalau hari ini kita mempunyai harta yang banyak, kekayaan, kita rasa kalau tak semaya pun aku kaya, boleh makan juga nasi. Kalau tak semaya pun maknanya harta aku banyak, tak terjejah pun dalam hidup ni, boleh makan molek. Maka bagaimana Allah Ta'ala cerita Qarun, orang paling kaya atas muka bumi ni, oleh kerana sombong, langgar perintah Tuhan, aku nakkan juga. Maka apalah bagi diri aku yang hari ni ada kekayaan tak seberapa, maknanya harta yang tak seberapa kalau nak sombong dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi sebut Al-Quran menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu. Kadang-kadang kisah itu dia boleh jadi penawar dalam kehidupan kita, seperti mana kisah para anbiya. Allah Ta'ala menceritakan kisah umat yang terdahulu yang langgar perintah Tuhan telah diganapkan oleh Allah, memberi pengajaran dalam hidup kita. Kemudian Al-Quran ini juga dia mari dalam bentuk menceritakan kisah selepas daripada kematian kita. Kisah hak lepas pun Allah Ta'ala cerita, kisah yang akan datang, hak semua manusia ni tak boleh nak fikir hari esok berlaku apa, hari esok berlaku apa. Bijak cerdik macam mana seseorang itu, dia tak boleh nak fikir di masa yang akan datang apa hak yang nak berlaku, melainkan perkara ini datangnya daripada perkabaran seorang Rasul. Maka Al-Quran cerita hakikat ni supaya kita dapat berjaga-jaga dalam hidup dan urus kehidupan kita bagaimana nak selamat di hari akhirat kelak. Al-Quran mari menceritakan ada kehidupan selepas pada kematian kita, adanya alam barzah, adanya hari pada mahsyar, perhitungan di hadapan Allah, hari pengadilan di hadapan Allah, sehinggalah kita semua ini akan ditentukan syurga dan neraka oleh Allah Ta'ala. Bila berjumpa dengan ayat-ayat ni, maka kita ni dapat ambil peringatan supaya hidup kita ni susun dengan baik, biar kita dapat selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita yakin adanya hari pembalasan di hadapan Allah, kita jadi nak buat jahat dalam hidup ni, kita akan termenung panjang. Padahal tak hari ni kalau aku tipu orang, sebagai contoh, nak tipu duit orang 1,000, 2,000 ringgit, nak buat zalim pada orang, nak khianat pada orang, tipu duit orang 1,000, 2,000 dengan jumlah 1,000, 2,000 ni, hari ni nak makan sebulan pun tak cukup.
Tiba-tiba kita buat zalim kat orang macam ni, di hari akhirat kelak berjumpa dengan hari pengadilan. Dan kita semua tahu hari di hadapan Allah, seorang suami pun lari daripada isteri. Isteri lari pada suami, lari daripada anak-anak kerana tak nak terbeban dan bawa diri masing-masing. Tiba-tiba duduk di hadapan Allah, mari orang yang pernah kita zalim, yang pernah kita tipu, tuntut balik duit dia. Kita dalam masa yang sama duk lari dah di antara satu sama lain ni, di kalangan keluarga kita kerana tak nak terbeban. Tiba-tiba mari orang seperti tuntut balik harta dia. Nak bayar dengan duit tak ada dah waktu tu. Tak laku dah. Terpaksalah diambilnya pahala kita hak tak seberapa banyak dah ni. Tiba-tiba tak cukup dengan jumlah yang kita tipu tu. Mengikut timbangan di sisi Allah, ambil pula dosa kawan ni, hetang pula atas kepala kita, menyebabkan akhir sekali ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita jumpa dengan ayat-ayat yang menceritakan kisah selepas daripada kematian kita, menyebabkan kita ni nak buat jahat, nak langgar perintah Tuhan atas muka bumi ni, kita akan jadi fikir panjang. Ini fungsi Al-Quran. Tapi kalau kita baca saja mungkin tak mengambil iktibaran tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, mungkin susah dah sikit untuk kita nak menghadam dalam perkara tu. Sebab itulah orang dulu ni, kalau tengok mereka ni orang yang menafsirkan Al-Quran, dan sebahagian para imam-imam yang besar mereka ingat 30 juzuk Al-Quran, tapi cara mereka duduk dengan Al-Quran itu kita tengok seolah-olah seperti mana orang baru nak belajar Al-Quran. Kita tak payah tengok para imam besar lah. Sebagai contoh semua, tengok lepas subuh kehidupan arwah Tok Guru ni Aziz lah. Kita tengok hak paling dekat dengan kita, hak biasa pun kita tengok sendiri boleh tengok. Dia duduk dengan Al-Quran lepas subuh tu, walaupun dia ni ada kerja yang banyak besar apa semua, tapi cara dia duduk dengan Al-Quran selai macam orang baru nak belajar Al-Quran. Padahal dia yang mengajar tafsir Al-Quran tu, tapi kerana mengambil, dia panggil ra'a safhatan, ambil langkah di kalangan para imam-imam orang dulu tu begitu, dan mereka mendapat kejayaan dalam hidup kerana hidup mereka itu dengan Al-Quran ni sangat banyak, dan masa ni lebih dalam hidup mereka dengan Al-Quran Karim. Kemudian Nabi sebut Al-Quran ni juga wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Nabi kata Al-Quran ini juga kadang-kadang dia datang dengan ayat memutuskan perkara yang benar dan memutuskan perkara yang salah. Kerana sesuatu benda yang berlaku dalam hidup kita ataupun di hadapan mata kita ataupun melalui cerita-cerita kita baca, kadang-kadang kita tak dapat nak hukum perkara itu betul ataupun salah. Maka Al-Quran mari menghukum hal ni, ini adalah sesuatu perkara yang salah, ini adalah sesuatu perkara yang benar. Sebagai contoh, dulu kita pernah cerita kisah Zaid bin Harisah. Kalau kita baca kisah Zaid ini pada asalnya bekas seorang hamba yang dimiliki oleh Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW dan Nabi merdekakan dia. Dan kita semua tahu Zaid bin Harisah merupakan anak angkat kepada Nabi, Nabi kita. Jadi ringkas cerita, bila Zaid ini dah besar dah, dewasa dah, maka Nabi bertanggungjawab cari jodoh untuk diri dia. Lalu Nabi masuk minta Zainab binti Jahshin untuk dikahwinkan dengan Zaid. Bila Nabi masuk minta, Zainab tolak pinangan tu. Zainab tolak pinangan itu kerana kedudukan tak setaraf. Sebab Zainab binti Jahshin ni sepupu Nabi, dan Nabi ni keturunan Quraisy. Quraisy pada waktu tu di kalangan bangsawan orang atasan. Adapun Zaid bin Harisah ni bekas seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW. Maka Zainab tolak pinangan tu sebab kedudukan tidak setara. Bila Zainab tolak pinangan itu, Allah menurunkan ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Taala kata, dan tak boleh bagi laki-laki mukmin dan tak boleh bagi perempuan-perempuan mukminat apabila Allah dan Rasul
telah memutuskan sesuatu perkara, tiba-tiba dia buat pilihan yang lain daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Sesiapa yang derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasulullah, maka hidup dia dalam keadaan kesesatan yang amat jelas. Kalau kita lihat dengan pandangan kita, pemikiran kita, kisah tentang Zainab tolak pinangan Zaid ni yang telah diminta oleh Nabi, kita nampak tak salah pun Zainab. Nak salah apanya? Dah orang nak kat kita, kita tak nak, macam mana? Dan Zainab sendiri tu, dia boleh tentu dan dia ada hak untuk menentukan siapa suami dalam hidup dia. Tak salah pun, itu hak dia. Tapi Al-Quran kadang-kadang dia diturunkan oleh Allah memutuskan perkara yang benar dan memutuskan perkara yang salah. Itu sebagai contoh untuk kita nampaklah fungsi Al-Quran ni. Dia bukan hanya sekadar menceritakan kisah-kisah umat terdahulu saja, bukan cerita soal di masa yang akan datang, bahkan dialah yang memutuskan perkara yang benar dan perkara yang salah. Ini Al-Quran. Contoh kedua, dulu juga kita pernah cerita kisah Zubair bin Awam. Bila berlaku perbalahan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Satu hari Zubair bin Awam ni berbalah dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Berbalah dengan Hatib bin Abi Balta'ah ni kerana berebut nak guna saluran air untuk siram kebun. Kita tahu dah Hatib bin Abi Balta'ah ni orang Ansar. Ansar, orang yang asal duduk di Madinah. Zubair bin Awam ni Muhajirin, orang yang berhijrah ikut Nabi daripada Mekah, duduk di Madinah. Dan kita tahu juga di kalangan Muhajirin ni, sahabat-sahabat ni, ada sebahagian mereka ni kaya pada asalnya. Ada harta di Mekah tu, tapi oleh kerana ikut Nabi pergi hijrah sehelai sepinggan, tak bawa apa harta, bertapak di Madinah. Dan Allah Ta'ala ganti balik rezeki kepada mereka, sehingga mereka ada di kalangan Muhajirin ni yang kaya raya di Madinah. Abdul Rahman bin Auf apa semua kita tahulah. Salah seorang di kalangan mereka adalah Zubair bin Awam. Walaupun pergi sehelai sepinggan duduk di Madinah, Zubair ni dapat memiliki kebun di Madinah. Kebetulan kebun Zubair ni bersebelahan dengan kebun Hatib bin Abi Balta'ah. Bila kebun duduk sebelah-sebelah, maka berebutlah nak guna saluran air untuk siram kebun. Hatib bin Abi Balta'ah kata, aku dulu yang guna. Hatib minta dulu guna tu kerana dia tu orang tempatan. Dia nak guna dululah sebab dia asal situ. Zubair bin Awam kata, aku dulu nak guna. Zubair minta nak guna dulu ni kerana kedudukan kebun tu berpihak pada dia. Dia kebun Zubair ni duduk sebelah hulu, sebelah atas. Kebun Hatib bin Abi Balta'ah duduk sebelah bawah. Jadi mengikut kaedah air mengalir daripada atas dia turun ke bawah, lalu ke kebun Zubair dulu. Maka Zubair kata, aku dululah yang gunanya. Takkanlah nak ambil saluran air ni lepas ke kebun kamu, kemudian nak angkat balik saluran air ni nak naik. Jadi susah. Maka kedudukan kebun tu berpihak pada aku dululah yang guna. Hatib tak mengaku kalah, nak guna juga. Akhir sekali berbalah dua orang ni. Lalu kes ni diangkat kepada Nabi SAW. Maka Nabi panggil kedua pihak. Nabi kata, gambarkan kepada aku tentang kedudukan kebun kamu dan cerita punca boleh berlaku perbalahan ni kerana apa. Bila Nabi dapat gambaran tentang kebun tersebut dan tahu cerita yang sebenar, maka Nabi buat keputusan. Nabi kata, dalam hal ni Zubair dulu guna saluran air. Selesai kebun kamu wahai Zubair, kemudian ambillah pula saluran air ni hala ke kebun Hatib bin Abi Balta'ah. Bila Nabi buat keputusan berpihak kepada Zubair, Hatib tak puas hati. Tak puas hati itu bukan bahkan depan Rasulullah, tidak. Cuma duk bercakap pada orang, duk kata Rasulullah ni buat keputusan berpihak pada Zubair kerana Zubair itu sepupu dia lah kot. Bukan kata bahkan Rasulullah, tidak. Cuma duk sema-sema sama-sama sahabat lain duk kata begitu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, fala wa rabbika la yu'minun
hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah Ta'ala mengatakan, dan tidak demi Tuhan kamu wahai Muhammad, tak beriman seseorang itu dengan sebenar-benarnya sehinggalah mereka mengambil kamu menjadi seorang hakim di dalam setiap apa yang berlaku pertelikahan di kalangan mereka. Kemudian tidak ada sebarang keberatan di dalam hati mereka untuk menerima apa yang telah diputuskan oleh kamu wahai Muhammad, dan mereka kena terima dengan hati yang terbuka. Allah Ta'ala kata tak beriman orang yang tak ambil Nabi menjadi seorang hakim, bahkan bila Nabi buat satu-satu keputusan, jangan bagi ada dalam hati tentang keberatan untuk menerima apa yang telah diputuskan oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok pada kisah ni, tak besar pun salah Hatib minta dulu, tapi Nabi bagi ke Zubair, kemudian duk bisik-bisik pada orang begitu, kata begitu. Tapi Allah Ta'ala menurunkan ayat bahawasanya tindakan hati itu tak beriman dengan sebenar-benarnya. Siapa tahap tu? Maka Al-Quran kadang-kadang fungsi dia turun kepada kita, memutuskan perkara yang benar dan menjelaskan perkara yang salah. Kemudian Al-Quran juga, masa sikit kemudian Al-Quran ni juga Nabi sebut, huwallazi lam tantahi al-jin iz sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Al-Quran ni juga suatu benda yang bila dibaca, kesan daripada bacaan Al-Quran, ayat suci Al-Quran ini, sehinggakan sekumpulan jin bila mana dengar bacaan Al-Quran, mereka tidak tertahan lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat Al-Quran ni, kerah-kerah kepala jin hati mereka tu bila mana dengar bacaan Al-Quran, lalu mereka beriman kepada Allah Taala. Dia kisah dianya merujuk kepada sekumpulan jin daripada wilayah Nusaybin. Dia dalam hadis Bukhari ada. Sekumpulan jin ni daripada wilayah Nusaybin. Wilayah Nusaybin satu wilayah daripada negara Iraq. Dia asal situ jin ni. Dia ronda kawasan dunia sampai ke Mekah. Dia kalau tuan-tuan baca, kena saya sebut daripada awal baru nampak. Kalau tuan-tuan baca surah Jin, Allah Ta'ala cerita ayat 19, ayat 7. Jin-jin ni dulu sebelum kelahiran Nabi kita, mereka ni boleh sambung. Dia bukan boleh sambung, dia boleh duduk di antara satu sama lain ni, dan mereka bertindak atas ni sehingga sampai ke langit. Dia boleh buat jin ni. Dia duduk sama-sama dia ni sehingga sampai ke langit. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada makhluk jin. Mereka ni susun di antara mereka sampai ke langit dengan tujuan nak mencuri maklumat daripada langit. Kerana Allah memerintahkan sesuatu benda yang akan berlaku di atas muka bumi, Allah Ta'ala akan perintah kepada malaikat yang jaga langit ketujuh. Kemudian malaikat jaga langit ketujuh, bila mana dapat arahan daripada Allah, dia akan sampai kepada malaikat yang jaga langit keenam. Dan begitulah seterusnya, 5, 4, 3, 2, sampai malaikat kedua akan bagi tahu kepada malaikat yang jaga langit yang pertama. Kemudian malaikat yang jaga langit pertama ni akan bagi tahu arahan Allah Ta'ala kepada malaikat yang bertugas di atas muka bumi. Jadi jin-jin ni dia susun sama-sama dia sampai ke langit, dia curi maklumat tu. Tak sempat malaikat hak langit pertama bagi tahu pada hak bertugas atas muka bumi, jin dapat tahu dah siapa mati esok, siapa hak mati lusa, siapa yang hidup, budak mana yang lahir, mana berlakunya gempa bumi, banyak-banyak. Dengan tujuan jin curi maklumat itu untuk bekerjasama dengan manusia di kalangan dukun, di kalangan ahli sihir. Sebab tu ahli-ahli sihir dulu ramalan mereka ni tepat, kerana mereka mengambil daripada jin, jin ni curi daripada langit yang pertama. Dengan tujuan dia buat begitu supaya
ahli sihir ni nampak hebat di mata orang ramai, maka orang ramailah manusia ni yang akan syirik kepada Allah Ta'ala. Itu je. Jadi itu sebelum kelahiran Nabi. Bila lahirnya Nabi kita, jin-jin ni mereka susun di antara mereka satu sama lain. Selepas daripada tu tak boleh dah nak ambil maklumat daripada langit. Bila mereka sampai di langit, akan dipanah oleh peti. Mereka tak boleh ambil dah, tak boleh curi dah maklumat. Maka mereka tertanya-tanya, kerana apa pada hari ini kita tak boleh dah nak mencuri maklumat daripada langit? Naik kena peti, naik kena peti. Mungkinlah berlaku sesuatu benda di atas muka bumi ini. Maka sekumpulan jin daripada wilayah Nusaibin ni mereka ronda kawasan dunia nak cari sebab apa kita tak boleh ambil maklumat daripada langit. Bila mereka ronda kawasan dunia sampai di Mekah. Di Mekah, di kawasan Ma'alla. Ma'alla ni dekat perkuburan Siti Khadijah. Yang hari ni Masjid Jin tu lah. Kita pergi Mekah tu, Masjid Al-Jin. Masjid Jin ni kerajaan Arab Saudi buat Masjid Jin tu bukan kerana jin tu ramai tak. Kerana mengingati peristiwa ni lah. Peristiwa sekumpulan jin dengar bacaan Quran daripada Nabi, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerajaan Arab Saudi buat Masjid Jin mengenal peristiwa kisah ni. Setengah mutawih dia bawa jemaah. Dia kata ibu-ibu nak masuk solat sunat apa semua masuk slow-slow lah. Takut jin ni tidur, bangun daripada tidur, sebab sini kawasan jin. Dia ingat ke Masjid Jin tu sebab jin tu ramai daripada manusia situ. Tak. Buat tu kerana mengenal kisah ni. Jadi bila sampai di situ, mereka ni mendengar bacaan Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat menyebut Nabi baca surah Ar-Rahman. Terdengar pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Lalu mereka tak tertahan lalu menjawab fa amanna bih, lalu beriman kepada Allah Taala. Dan peristiwa ni berlaku selepas daripada Isra' dan Mi'raj. Kita tahu Nabi kita bila kemuncak dihina oleh masyarakat Mekah. Selepas pada matinya Khadijah, matinya Abu Talib, kemuncak Nabi dihina di Mekah. Termasuk di Taif sendiri, sampai budak-budak pun boleh ejek Nabi, boleh baling Nabi. Bila Nabi dalam keadaan tahun kesedihan begitu, Allah Ta'ala hiburkan hati baginda ni dengan dua peristiwa yang besar. Yang pertamanya Isra' dan Mi'raj. Semua kita tahu. Balik daripada tu berlaku pula Allah Ta'ala hiburkan hati baginda dengan peristiwa sekumpulan jin memeluk Islam. Wahai Muhammad, kalau manusia ni orang Mekah tak nak beriman padamu, tolak dakwahmu wahai Muhammad, aku hantar sekumpulan jin untuk beriman padamu wahai Muhammad. Merujuk pada peristiwa tadi lah. Terdengar. Ni dia. Maknanya kalau kita hari ni dengar Al-Quran, tambah-tambah pula di bulan Ramadan ni, kalau rasa tak terkesan, tak rasa lembut juga hati, maka berat kita daripada jin ni. Maknanya begitu. Setengah riwayat yang lain daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud kata satu hari aku berjalan dengan Nabi sampai di Ma'alla tu lah, sampai di tempat tu, lalu Nabi ni ambil tongkat. Nabi ambil tongkat, Nabi buat garisan. Lalu Nabi kata, mu duduk sini wahai Abdullah, jangan berganjak dan jangan melepasi garisan tersebut. Oleh kerana itu arahan Rasulullah, maka Abdullah bin Mas'ud kata aku duduklah. Duduk. Bila aku duduk, Nabi ni bangun, Nabi berjalan di hadapan aku ni, berjalan sehingga sayup mata memandang. Lalu Nabi ketika mana duduk jauh aku nampak Nabi dikerumungi oleh sekumpulan makhluk yang bertubuh besar, berjubah putih, berkepala seperti mana kendi. Jin-jin ni kepala tu seperti mana kendi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kendi yang gebuhai tu. Hak mudah-mudahnya kalau kita ingat dulu replika tempat Ayah Ping, hak diroboh oleh Jabatan Agama tu, nak masuk tempat dia tu kan ada teko besar. Rupa-rupanya Ayah Ping tahu awal tu. Jin-jin ni kepala tu seperti mana kendi. Kendi ni kalau adik-adik anak-anak hari ni rasanya
Tak tahu kot. Kendi ni dulu orang buat rebuhai tu lah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni kata, bila Nabi berjalan sayup mata memandang, Nabi arah supaya aku duduk, jangan melepasi garisan hak dia buat ni. Lalu dia berjalan jauh sayup mata memandang, aku lihat Nabi dikerumungi oleh makhluk yang bertubuh besar, berjubah putih, berkepala seperti mana kendi. Bila dikerumungi, dia kerumung Nabi sehingga Nabi ni terlindung daripada pandangan aku. Maka aku bangunlah, kata Abdul Mas'ud, kerana bimbang takut terjadi apa-apa pada Rasulullah. Bila aku bangun, Nabi angkat tongkat. Nabi arah supaya duduk. Jangan berganjak, duduk situ je. Maka aku duduk balik. Dan aku lihat Nabi susun di kalangan mereka ni. Lalu Nabi membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. Sekumpulan jin itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fungsi Al-Quran itu juga melembutkan hati sehingga jin pun dapat beriman. Makna kita ni kalau duduk dengan Al-Quran, tambah-tambah pula dengan keadaan ra'a safhatan, tak mungkin hati kita ni akan jadi kerah. Mesti lembut dengan Al-Quran Karim. Ni dia kelebihan. Sebab kalau kita lihat budaya orang Arab ni, ialah Arab ni kita tahulah hak perangai tak molek tu hak tak molek lah. Tapi budaya mereka ni, hidup mereka ni dengan Al-Quran senantiasa. Naik bas, naik teksi, mereka duduk tunggu orang apa semua, Quran. Hidup mereka. Kita di Malaysia ni bila mana nak mengaji Al-Quran ni jadi eksklusif sangat. Terpaksa kena tempat yang sunyi, kena ada sejadah, kena pakaian tu kalau boleh nak baju Melayu, ada kopi. Jadi kita seharian masa kita nak duduk dengan keadaan pakaian macam tu, jadi susah lah. Tak ada masa lah untuk tu. Kena tambah-tambah orang yang bekerja pula dalam keadaan seluar, dalam keadaan baju kemeja apa, nak tunggu, nak eksklusif, tunggu keadaan eksklusif boleh baru boleh baca Al-Quran. Jadi tak ada masa lah. Kan negara Arab tengok driver taksi ke apa semua, mereka begitu je lah. Bukan kita tidak menghormati Quran, hormat lah. Tapi orang kita ni pula nak tunggu keadaan tersunyi, nak tunggu adanya reha, adanya sejadah, adanya kopiah, baju tu kena elok apa semua. Kalau boleh waktu pakai jubah baru nak mengaji Al-Quran. Jadi susah. Nak tunggu time tu tak lama dalam seharian kita. Jadi budaya ni boleh ambil. Kita kena hidup budaya ni dalam kehidupan kita. Tambah-tambah kita ni di bulan Ramadan, bukan hanya sekadar perbanyakkan baca Al-Quran, bukan hanya sekadar kita bertadabbur, perlulah kita ni merenung tentang sehelai-sehelai, kemudian berfikir tentang apa yang Allah Ta'ala menyebut dan memahami. Mudah-mudahan dengan kita bersikap sedemikian, Al-Quran yang kita baca, yang kita ambil berat dalam hidup kita ni, memberi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak ni, insya-Allah. Ada oleh kerana 7 lebih dah tu, saya pun kena balik awal juga. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian sebagai tazkirah subuh lah atau kuliah tu tak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk hidup kita ni lebih masa dengan Al-Quran Karim, insya-Allah. Maka sekadar itulah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta wahidul ahad al fardus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'ina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wal jami'ina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa a'malana tamah waghfir lana dhunubana 'amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.